Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sunnah ab'ad. Tentu. Sunnah ab'ad ialah perkara-perkara yang diberati mengerjakannya di dalam sembahyang. Sebab itu ia dinamakan sunnah ab'ad, yakni perkara-perkara penting yang menyerupai rukun sembahyang, dan jika tertinggal dikehendaki menggantikannya dengan sujud sahwi. Sunnah ab'ad itu 7 perkara seperti berikut. Jumpa tak muka surat 148 edisi Jawi. Rumi tak tahu apa. Jumpa tak? Jumpa duduk diam lah, tinggal duduk timbang. Terus duduk carilah kitab tu, tak jumpa, dengar cukup lah. Baik. Sunnah ab'ad dalam sembahyang ada 4 perkara. Dalam sembahyang ada 4 perkara. Yang pertama dipanggil rukun. Nah, yang pertama dipanggil syarat. Syarat ni persiapan yang belum sembahyang. Sebelum sembahyang dia kena ada syarat. Macam wuduk. Belum sembahyang kena ada wuduk dah, menghadap kiblat. Suci daripada hadas kecil, hadas besar. Suci daripada najis. Masuk waktu sembahyang. Yang ni dipanggil syarat sembahyang. Sebelum sembahyang kena ada yang itu. Yang tu kita dah belajar dah syarat sembahyang. Lepas tu rukun sembahyang. Yang keduanya rukun sembahyang. Yang 13 perkara daripada takbiratul ihram, baca Fatihah, qiyam, rukuk, sujud, tahiyat akhir. Ini semua ni dipanggil rukun sembahyang. Yang ketiga, ialah sunat ab'ad. Yang ni sunat, tapi sunat ab'ad. Sunat ab'ad ini dia tak wajib, dia bukan rukun, tetapi dia sunat yang macam rukun. Kalau buat pun, kalau tak buat pun sah, tapi dia cacat sembahyang tu. Itu panggil sunat ab'ad. Sebab itu bila dia tinggal sunat ab'ad ini, sunat ditampung dengan sujud sahwi. Tak? Ini nak belajar ni. Yang lepas kita belajar dah sikit. Ini tumpu pada sunat ab'ad. Lepas pada sunat ab'ad dipanggil sunat hayat. Sunat dalam sembahyang ada 2. Satu nama dia ab'ad, satu nama dia hayat. Ab'ad ni sunat yang besar. Hayat sunat yang kecil. Ataupun sunat ab'ad ni bila tinggal dia boleh tampung dengan sujud sahwi. Sunat hayat tak boleh. Jangan faham bila tinggal sembahyang, bila ada terlupa apa-apa sahaja dalam sembahyang, semua sujud sahwi. Itu tak betul. Ada yang boleh sujud sahwi, ada yang tak boleh. Itu dalam sembahyang. Itu. Nanti kita belajar tentang sujud sahwi pula. Itu. Sujud sahwi ni pun ada yang panggil sujud sahwi ganti, ada sujud sahwi kerana lupa. Itu tak apa, nanti saya terang ke depan. Dengar bagi elok, biar faham. Itu. Baik. Membaca tahiyat awal dan duduk semasa membacanya. Membaca tahiyat awal dan duduk semasa membacanya. Maknanya tahiyat awal lah. Ada. Cuma disebut 2 sekali. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi kulli rak'atayn at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu yusra wa yansibu rijlahu yumna.
Rawahul Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tahiyat pada tiap-tiap 2 rakaat. Dan biasanya ia duduk di atas kaki kiri serta menegakkan kaki kanan. Itu cara yang paling betul sekali. Duduk atas kaki kiri, tegakkan kaki kanan. Itu yang paling betul. Tapi banyaknya kita tak betul ya. Dia duduk tahiyat awal tu tak betul. Yang betulnya duduk di atas kaki kiri, kaki kanan tegak dan kepak kaki kanan. Kalau boleh buat, yang ni yang paling betul. Tapi kalau tak boleh buat, duduklah yang mana kita boleh pun. Lagipun duduk tahiyat awal ini dia panggil sunat. Sunat. Itu. Baik. Hadis ini menjadi dalil tentang bacaan tahiyat awal dan cara duduknya. Dalam hadis yang berikutnya dijelaskan lagi. An Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra faqama wa alaihi julusun falamma kana fil akhir salati sajada sajdatain wa huwa jalisun. Rawahul Bukhari. Daripada Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kami. Kata dia, Rasulullah satu hari menjadi imam kepada kami. Lalu baginda bangun daripada rakaat yang kedua, padahal sepatutnya duduk untuk membaca tahiyat awal. Rasulullah bangun tak baca tahiyat awal. Maka apabila ia berada pada akhir sembahyang, bila duduk akhir sembahyang baca tahiyat akhir, ia sujud 2 kali semasa ia duduk. Selesai membaca tahiyat akhir dan lain-lainnya sebelum lagi memberi salam. Ini Rasulullah sendiri buat. Rasulullah tertinggal tahiyat awal. Jadi Rasulullah teruskan sembahyang, dan sebelum Rasulullah memberi salam, Rasulullah sujud 2 kali. Ini dipanggil sujud tu sujud sahwi. Sujud kerana lupa. Kerana dia ada benda yang ditinggal dalam sembahyang yang lupa, maka dia sujud sahwi 2 kali. Kita pun begitulah. Lupa ni orang panggil sifat kita. Tapi macam mana kita nak buat kalau kita lupa? Itu cerita dia. Dia kalau dia tak baca tahiyat awal dan dia tak sujud sahwi, sembahyang dia sah tak? Tahiyat awal pun dia tak baca, sujud sahwi pun tak. Sah tak sembahyang dia? Sah ke tidak? Sah. Pasal apa sah? Pasal tahiyat awal itu sunat. Tapi dia cacat sembahyang tu. Jadi kalau dah orang panggil kita tinggalkan sembahyang, orang panggil kalau kita tinggal sujud tahiyat awal, maka sujud sahwi sebagai ganti. Sahwi kena ganti. Baik. Tu kalau kita sembahyang seorang diri. Kalau kita jadi makmum, tu imam tinggal tahiyat awal, dia turun sujud sahwi, kita sebagai makmum tak sujud, sembahyang kita batal. Ingat, bila tu imam sujud sahwi, kita wajib sujud sahwi. Walaupun sujud sahwi itu sunat. Yang ni nama dia, kalau kita tak sujud, jahat menyalahi imam. Sunat ab'ad ni kalau imam buat, kita kena buat. Kalau imam tak buat, kita tak payah buat. Macam mana kalau tu imam tak baca tahiyat awal dan dia tak sujud sahwi, dia bagi salam terus. Baik, kita ni nak sujud sahwi boleh dengan syarat kita kena tunggu dia selesai bagi salam. Terima assalamualaikum warahmatullahi, jangan sujud sahwi lagi. Terima tak sujud sahwi ni dia tak baca tahiyat awal, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita boleh sujud. Sebab apa? Sebab kita bukan bercanggah dengan imam dah. Sebab imam dah tak ada dah. Imam dah habis semayang dah. Masa tu kita turun sujud sahwi, boleh. Kalau imam dah bagi salam, boleh kita sahwi. Tapi kalau imam belum bagi salam, kita tak boleh sujud sahwi kalau imam tak sujud. Kalau imam sujud, wajib kita kena sujud. Sama juga tahiyat awal. Tu imam tak baca tahiyat awal. Ada, dia terus bangun tak baca tahiyat awal. Maka kita macam mana? Kita tak boleh baca tahiyat awal. Ikut imam terus. Faham? Tu imam tak baca tahiyat awal, kita pun tak payah baca lah.
Kerana kalau imam tak baca tahiyat awal, kita duduk tahiyat awal, maka batal sembahyang kita. Kalau kita tak niat mufaraqah dengan imam, tak niat bercerai dengan imam. Itu. Tapi kalau imam baca tahiyat awal, kita juga wajib baca tahiyat awal. Duduk bagi tahiyat awal itu wajib. Walaupun tahiyat awal itu sunat, sebab kita mengikut imam. Sebab itu bila tu imam tak baca tahiyat, dia bangun berdiri terus, maka kita kena bangun ikut imam. Macam mana pula kalau dia bangun berdiri terus, tiba-tiba dia turun pula ke imam tadi. Dia teringat dia tak baca tahiyat awal, dia turun. Kita kena turun tak? Kita kena turun tak? Tak boleh turun. Kenapa tu imam dah buat benda yang batal? Faham? Kita nak ikut orang pun ikut sakat betul je. Dia tu imam tak betul jangan ikut. Pemimpin pun lagu tu ikut sakat betul je, tak betul jangan ikut. Dia ajak sembahyang dia gitu. Dia dah bangun berdiri, tiba-tiba dia turun balik. Kita tak boleh ikut. Kita nak buat macam mana? Masa itu kita ada dua pilihan. Sama ada kita niat mufaraqah, tak ikut dah imam ni, ataupun kita tunggu tu imam tu berdiri, nanti kita sambung ikut dia. Tadi kata tu imam buat perkara batal kan? Ada pasal apa nak ikut tu imam yang batal? Kalau kita rasa tu imam ini batal, maka kita mufaraqah, tak perlu ikut dia. Kalau kita rasa tu imam ini lupa, dia lupa kot buat macam ni batal, takkan dia tak tahu dia tu imam, dia ustaz. Ada. Bila dia buat benda lupa lah sembahyang dia tak batal. Cuma kita tak boleh ikut orang lupa. Sembahyang dia tak batal. Jadi kita qiyam dulu, nanti bila dia bangun kita ikut dia. Masa tu kita kena buat keputusan cepat lah. Faham tak? Masa tu kita kena buat keputusan cepat. Tu imam ni batal ataupun tak batal. Kalau kita rasa tak batal lah, dia pun reti juga apa semua, mesti dia lupa, tak boleh turun balik, maka kita tunggu dalam qiyam. Kalau kita rasa tu imam ni pun bodoh kot, tak reti tu imam ni, tu sudah kira dia lah, kita mufaraqah, kita sembahyang seorang diri, sambungkan sembahyang kita tanpa ikut imam. Boleh? Tahiyat dia begitu, tahiyat awal. Kalau kena kat kita pun begitu. Bila kita bangun dah sampai atas pada hak rokok, dekat qiyam dah, tiba-tiba kita teringat tak baca tahiyat awal, boleh turun tak? Tak boleh turun. Terus kan? Lagi kamu rugikan tak baca tahiyat awal, rugikan. Betul? Kita ingatlah kepala kita tahiyat awal boleh ganti dengan sujud sahwi. Tak apa. Aku tinggal pun tak apa. Tahiyat awal boleh ganti dengan sujud sahwi. Tak apa. Tak ada masalah. Tapi kalau kita angkat punggung kita sikit baru naik sikit, tiba-tiba kita teringat tak baca tahiyat awal, kita duduk balik, yang tu boleh. Tak batal. Kita buat angkat sikit je, teringat tak baca tahiyat awal, duduk balik. Itu tak apa. Tak sampai pun hak rokok lagi. Dia turun duduk balik. Yang tu tak batal sembahyang dia. Dia boleh teruskan. Boleh faham tak? Ada nak tanya tak? Kok tak faham? Faham? Faham tak? Gitu. Baik. Daripada Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW, daripada hadis ini dapat dipaham bahawa membaca tahiyat awal dan duduk padanya adalah sunat, dan jika tertinggal memadai dibetulkan kecacatan itu dengan sujud sahwi. Ini dia beza tau. Sujud sahwi ni dia banyak benda boleh sujud sahwi. Banyak benda boleh sujud sahwi. Cuma sujud sahwi kerana lupa ini, sujud sahwi ganti ini dua saja, tahiyat awal dengan kunut. Tak baca kunut boleh ganti dengan sujud sahwi. Tak baca tahiyat awal boleh ganti dengan sujud sahwi. Kenapa? Kunut dengan sujud sahwi itu sama besar. Kalau kita kira lagu tu lah, tahiyat awal dengan sujud sahwi itu sama besar. Tak baca kunut boleh ganti dengan sujud sahwi. Tak baca tahiyat awal boleh ganti dengan sujud sahwi. Sama ada dia tak baca tu lupa ataupun saja dia tak baca, pun dia boleh ganti dengan sujud sahwi. Adapun sujud sahwi yang lain, dia sujud sahwi kerana lupa.
Macam kan, 3 ke 4 tak tahu, 3 ke 4 tak apalah, aku kira 4 lah, lagi aku sujud sawi. Boleh tak buat tu? Boleh tak? Dia ragu-ragu rakaat 3 ke 4, 3 ke 4. Tak apalah, lagi aku sujud sawi, kira 4 lah. Boleh tak buat tu? Tak boleh. Tak boleh. Dia kalau 3 ke 4, 3 ke 4 dia kena kira 3. Dia kena kira 3. Tak kira lah berapa pun dia kena ambil yang sikit. Dia tambah rakaat. Dan bukan tambah lah, dia kena 3 lah. Maknanya dia kena tambah lagi 1 lah. Tak kira lah. Kalau 4 pun 4 lah. Maknanya kalau dia ragu-ragu 3 ke 4, 3 ke 4. Kalau semayang tu jenis 4 rakaat. Zuhur, asar tu. Maghrib, Isya. Maka mesti dia kena kira 3. Dia tambah lagi serakaat. Nanti oleh kerana tadi ni dia ragu-ragu 3 ke 4, 3 ke 4, dia kena kira 3, dia tambah dah. Cukuplah semayang dia tu. Yang ni sunat sujud sawi juga. Yang ni bukan dia ganti dah. Yang ni sujud sawi kerana ragu-ragu. Kerana dia lupa tadi berapa tak tahu. Maka dia sunat juga sujud sawi. Itu dia lain daripada hak ni. Hak tadi dia ganti, yang ni dia ragu-ragu. Faham? Ataupun dia sedar rakaat tu selepas dia baca surah, dia rokok terus, dia terlupa baca Fatihah. Satu rakaat tu terlupa baca Fatihah, dia teringat tengah duduk sujud dah. Semayang dia macam mana? Semayang dia boleh teruskan. Tapi rakaat tadi tak kira. Pada rakaat tadi tak kira, sebelum dia bagi salam, dia kena tambah lagi 1 rakaat. Sebab rakaat tadi dia tak kira. Faham? Dia tak kira. Maka dia kena tambah lagi 1 rakaat. Jadi, sebelum dia bagi salam, pun sunat sujud sawi. Dia gini cara dia. Setiap benda yang kita buat dalam semayang, kalau buat dengan sengaja, batal semayang, tapi dia lupa, tak batal. Semua hak dia lupa ni, dia boleh sujud sawi. Apa dia? Macam tadilah rakaat. Contohnya dalam semayang, dia makan dalam semayang, pun boleh sujud sawi. Dia makan dalam semayang. Makan ni taklah makan nasi dalam semayang kot. Nampak? Biasanya tengah-tengah semayang tu keluar celah-celah gigi dia, nasi ke ikan ke apa, tengah tu dia telan. Kalau sengaja batal. Sepatutnya wajib dia kena ludah keluar. Kalau dia semayang di rumah dia, tak apa, ludah belah kiri, ludah tu atas lantai, semayang boleh teruskan. Tapi kalau semayang di masjid, nak ludah dalam masjid haram. Tak boleh. Kalau dia telan, batal semayang dia. Kalau dia ludah, haram. Sebab masjid, dia kena ludah atas baju dia. Ataupun kalau dia ada sapu tangan, dia buka sapu, ludah sapu tangan disimpan dalam poket. Siapa orang lelaki-lelaki pakai baju Melayu, ludah dalam poket baju Melayu. Tak apa, tak batal. Kerana ayat liak bukan najis. Tapi dia tertelan dengan sengaja. Dia tertelan dengan selupa. Batal tak semayang dia? Tak batal. Yang ni pun sunat dia sujud sawi. Faham tak? Sebab tak sengaja. Sunat sahaja. Semua benda dalam semayang, kalau dia buat dalam keadaan sengaja batal, tapi tak sengaja lupa, tak batal, ini semua boleh sujud sawi. Makan je, bercakap, bergerak 3 kali bergerak berturut-turut. Tengah semayang dia goyang-goyang kepala dia, lupa. Kalau sengaja batal, lupa. Maka semayang dia tak batal, sunat dia sujud sawi. Jadi ada 2 lah sujud sawi ni. Yang tadi dia ganti. Tahiyat awal dia ganti dengan sujud sawi. Kunut dia ganti dengan sujud sawi. Yang kedua dia sujud sawi kerana lupa. Sebab tu kalau kita ikut imam, tiba-tiba imam sujud sawi, kita tak tahu pasal apa dia sujud. Kalau dia tak baca tahiyat awal, tak apalah, kita tahulah. Ni kita tak tahu, lupa apa. Mana kita tahu dia buat apa yang menyebabkan dia lupa yang boleh sujud sawi, kita tak tahu. Jadi kita ni sebagai makmum, bila imam turun sujud sawi, kita sujud sawi je lah. Mana kita tahu tadi dia tertelan nasi ke,
Ada. Tadi dia teraduk rakaat 3 ke 4. Mana kita tahu? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Maka kita imam sujud sawi, kita sujud sawi lah. Wajib kena tunjuk. Contohnya macam tu imam dia ragu-ragu. Semayang ni 4 ke ataupun 3. Dia ragu-ragu. Pada. Yang kita sebagai makmum ni memang 4 dah. Kita tahu tu imam kita ni semayang 5 rakaat. Faham tak? Kita tahu tu imam kita ni semayang 5 rakaat. Sebab memang kita ingat betul. Lagi dia bangun lagi 1 rakaat. Kita nak buat ke mana? Kena ikut tak kata imam tu? Kena ikut tak? Tu imam kan tadi dia ragu-ragu. 3 ke 4 dia sembahyang isyak. Ada dia sembahyang isyak. Lepas pada tu oleh kerana dia ragu-ragu mesti dia kena kira 3 dia naik. Rupanya 4 dah. Jadi hak dia naik tu 5 dah. 5. Kita sebagai makmum nak buat macam mana? Nak ikut ke tak? Kita sebagai makmum tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Yang tiba ikut je. Tak boleh. Gitu. Kita sebagai makmum kena tunggu dalam tahiyat. Sampai dia turun baca tahiyat lagi, kita ikut dia. Kenapa? Kerana pada kita tu imam ini lupa. Semayang dia tak batal. Ada semayang dia tak batal sebab lupa. Tak boleh ikut. Dia ada 2 pilihan lah masa tu. Sama ada tu imam ni merapu dah. Kita ni mufarakah tu saya ikut dia. Itu. Ataupun kita nak tunggu dalam tahiyat. Ikut dia, tak apa. Kerana dia lupa tak apa. Macam kan kita semayang seorang diri. Tua-tua ni memanglah dia jadi lagu tu. Lah kepala otak pula dia ingat macam-macam. Lah kepala otak dia ingat macam-macam. Itu. Lepas pada tu kita pun 3 ke 4 kita pun tambahlah saya cakap. Lepas bagi salam, kawan kita hak tak semayang ni dia beritahu, semayang 4 sampai 5 rakaat. Dia tegur kita. Itulah aku duk rasa tadi tu. Memang sah kita semayang 5 rakaat. Kita kena semayang balik ke tak? Kena ke tak? Ni kawan bagi tahu ni, semayang 5 ni, semayang 5 rakaat dah. Memang aku tengok betul. Ada kita tadi syak ragu-ragu. Kita kena semayang balik ke tak? Sebab ada kawan kita tengok memang 5. Aku kira 5. Sah tak semayang? Sah ke tak? Tak sah? Sah? Jawab dia sah. Sebab yang ragu-ragu tadi kita. Ada. Yang ragu kita walaupun dah 5 dah. Tapi janganlah jadi lagu tu selalu. Ada. Tu yang kena mengaji. Bila jadi kita kena faham. Nak buat macam mana? Ada. Ni kadang-kadang tu imam tak baca tahiyat awal, dia bangun diri, makmum di belakang, subhanallah. Subhanallah. Ada ragu tu. Diri subhanallah, subhanallah. Torak apa? Tak payah sebut subhanallah lah. Ada. Ini. Subhanallah. Jadi tu imam tu bangun dah. Ada. Jadi dia maksudnya mana? Dia nak suruh tu imam tu turun. Hang tu ikut. Sebab nanti kadang-kadang tu imam dengar subhanallah, tu imam pergi turun. Ada. Pergi turun. Itu. Tak payah sebut subhanallah ni kalau tu imam buat satu benda yang salah, yang batal semayang. Yang ni dia bukan buat benda batal semayang, dia tinggal dia tinggal sunat saja. Dia tinggal sunat saja, tak apa. Sama juga kunut. Kunut pun sama. Faham? Itu. Bacaan tahiyat awal sama sahaja seperti lafaz tahiyat akhir, iaitu tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Itu. Sampai habis sama juga. Cara duduknya ialah duduk iftirash. Yakni duduk di atas tapak kaki kiri dan menegakkan tapak kaki kanan. Lagi tu cara dia.
Tahiyat awal ni duduk di atas tapak kaki kiri, tegak kaki kanan. Kan bila kita baca tahiyat, tak silap saya terang dah minggu lepas, kita baca tahiyat awal, tu imam baca tahiyat akhir, kan sebab kita masuk lambat. Ada kita masuk lambat, tentulah tu imam ni baca tahiyat akhir panjang. Ada kita sampai tahiyat awal kita sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahaja wa ala ali Muhammad. Habislah tahiyat awal kita. Dia baca lagi kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa. Panjanglah dia baca. Sebab dia baca tahiyat akhir, kita baca tahiyat awal. Kita sebagai makmum ni sunat ke tidak kita baca perhabis tahiyat awal? Lah kita fiqh sebut sunat. Daripada kita duduk diam, ngangor je. Baca je. Pada dia baca tahiyat awal, tapi tu imam baca tahiyat akhir. Oleh kerana tu baca tahiyat, kita habis lagi kau duduk ngangor. Tunggu. Baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Baca tak apa. Dia baca tahiyat awal tu macam tahiyat akhir. Sebab apa? Dia tak mau bagi masa dia kosong waktu tu. Ulama-ulama fiqh sebut kata elok dia baca daripada dia duduk diam. Sebab tu semayang ni dia jangan berhenti segala zikir-zikir. Sebab itu kan kalau rukun tu pendek, kita baca pendek. Rukun tu panjang, kita baca panjang. Takbir intiqalat. Kita tu rukuk, Allahu Akbar. Panjang sikit sampai daripada kita mula start turun sampai ke rukuk. Tapi bila kita kiam nak turun sujud, panjang. Ada dua. Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Yang mana baik? Yang baiknya dia panjang. Supaya semua waktu-waktu lah semayang tu dia guna semua untuk berzikir. Baca dia nak bangun, dia boleh sebut Allahu Akbar. Tapi daripada nak bangun, daripada sujud, nak pergi rakaat tu panjang, maka dia pun sebut panjang. Allahu Akbar. Rokok macam sujud pendek, Allahu Akbar. Bangun sujud, Allahu Akbar. Kalau yang panjang kita panjangkan, kalau yang pendek kita pendekkan. Sebab itulah mak kata, apabila kita baca tahiyat awal tu imam baca tahiyat akhir dengan sebab kita lambat, maka kita boleh sambung baca macam tahiyat akhir walaupun tahiyat awal bagi kita. Habis tahiyat akhir, tak habis lagi tu imam duk baca apa lagi tak tahulah. Kita pun ingat doa-doa ni, baca walaupun tahiyat awal tak apa. Faham? Nah itu. Pas pada tu jari kita ni. Jari kita. Sebab tu orang panggil yang ni ulama sebut pengakuan 53. Pengakuan ikatan perjanjian 53 perjanjian baca tahiyat ni. Sebab tu kena bagi dia cukup 53. Macam mana kira 53? Ada 53 perjanjian. 53 baru nak jadi 53 ni, 3 jari kena tutup, 2 jari kena letak begitu. Ada? Jangan masuk begitu. Tu senapang nama dia. Ada. Dia kena jadi 53 perjanjian. 3 gitu. Yang ni 3. Yang ni 5. 5 ni kalau dia kira ruas jari. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 3 tutup. Jadi batu ulama fiqh sebut yang ni 53 perjanjian. 53 perjanjian. Nah tak? Itu. Tahiyat 53. Kalau orang nak pilih nombor kereta, nombor motor ke nombor rumah nak boleh 53. Nanti orang tanya pasal apa pilih nombor 53. Dia panggil 53 perjanjian. Ulama sebut. Tiap kali kita baca tahiyat kita ada 53 perjanjian. 3 buka 5. Ada 5. Kalau masuk yang ni nak kira berapa ni? 34 perjanjian. Apa panggil 34 perjanjian? Bukan, mesti dia kena jadi 53 perjanjian.
53 perjanjian. Faham tak? Letak 53 perjanjian, ruas ini 5, ruas telunjuk 3 kan? Luas jari ibu jari 2. Jadi 5, 3. Sebab tu kena duduk macam tu. Faham? Nak duduk macam tu. Dan telunjuk kita ni bagi sama dengan kepala lutut. Faham? Telunjuk ni bagi sama apa lutut. Ni telunjuk dia sama apa lutut. Bukan pergi dojo ilmu tu. Tak ada. Tu tak betul. Debuh tak kepala lutut, jari terlebih. Telunjuk bagi sama apa lutut. Tunjuk tu. Yang ni di sisi macam ni. Faham tak? Letak gini. Bukan gitu. Ada orang baca tahiyat macam tu. Ni senapang. Panggil. Tu itu dia. Letak begitu. Jari dia ni bagi sama dengan kepala lutut. Lepas pada tu bila sebut asyhadu alla ilaha illallah, angkat. Angkat tu sampai habis baca tahiyat. Sampai baca tahiyat. Angkat tu sampai habis baca tahiyat. Sama tahiyat awal tahiyat akhir pun sama. Sampai habis baca tahiyat angkat tu. Ni angkat. Habis lah. Habis baca tahiyat. Mata kita dalam sembahyang sunat tengok tempat sujud. Kecuali ketika asyhadu alla ilaha illallah, daripada tempat sujud tu tengok jari. Faham tak? Mulakan tengok tempat sujud. Mata kita tengok tempat sujud. Itu. Bila baca tahiyat, sama ada tahiyat akhir ataupun tahiyat awal, asyhadu alla ilaha illallah, tengok 53 perjanjian ni. Ada 53 perjanjian. Tengok apa? Tengok jari. Sampai bila? Sampai bagi salam. Kalau tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal sampai berdiri lah. Tak ada. Sampai berdiri. Itu. Itu cerita dia. Boleh faham? Itu. Kalau tak faham apa-apa tanya. Ada nak tanya? Ya. Tu imam bangun ni kita tunggu di akhir. Sama ada kita tunggu dia baca tahiyat akhir ke, ataupun tunggu dia turun, ataupun kita baca dulu. Tempat tu memang tempat tahiyat. Tempat tu memang tempat tahiyat. Cuma kalau kita baca tahiyat akhir, kalau kita baca tahiyat dah, tak gitu imam turun, kita tunggu je lah. Ataupun kita tunggu dulu, turun tu imam, turun lagi, kita bacalah tahiyat. Berbalik macam saya kata tadi, dalam sembahyang ni kita jangan duduk saja. Dalam sembahyang ke dalam apa pun, jangan jenis duduk saja. Dia ajar kita jangan duduk saja. Luar sembahyang pun gitu, jangan duduk. Buatlah apa-apa yang bermanfaat. Sebab tu yang saya sebut tadi, kalau kita ada masa dalam tahiyat ni, dah tahiyat kita baca dah, dia suruh kita baca doa. Kalau kita dah bacalah apa-apa doa, daripada diam, tunggu je. Boleh baca doa. Dalam sembahyang tak boleh bercakap, kecuali kita boleh bercakap 3 perkara. Cakaplah dalam sembahyang 3 perkara ni. Bercakap lain tak boleh dalam sembahyang, kecuali kalau 3 perkara kita baca dalam sembahyang, yang ni tak batal. Yang pertama, bercakap keluar perkataan ayat-ayat Quran. Dia baca ayat Quran. Yang kedua, perkataan yang keluar daripada mulut dia zikir-zikir. Yang ketiga, perkataan keluar daripada mulut dia doa-doa. Doa-doa. Selagi mana dalam sembahyang perkataan yang keluar daripada mulut dia zikir, perkataan keluar daripada mulut dia doa, perkataan keluar daripada mulut dia ayat Quran, di mana-mana dia baca tak batal sembahyang. Tak batal. Sebab tu dia kata kita susunlah apa-apa doa yang kita boleh baca. Boleh ya? Ada faham? Kau ada yang tak faham? Boleh? Ya. Kalau sembahyang duduk, tangan nak letak kat mana? Letak kat lutut lah. Letak kat lutut lah. Mesti.
Tahiyat tangan letak kat lutut. Macam tu betul dah tu. Tak macam tu. Boleh. Itu. Dia gini, sembahyang duduk ni. Orang yang sembahyang duduk, orang yang sembahyang duduk, kita tak tahu dia sakit macam mana. Orang yang sakit itu sendiri tahu. Ada. Sebab itu kalau kita nak sembahyang duduk, lebih baik kita tanya orang-orang alim, ustaz, saya ni sakit macam ni, boleh tak sembahyang duduk? Ada. Kalau kita tak faham, ada. Kita tak apa, boleh duduk dunia pertama. Sebab apa tahu? Kadang-kadang kita lihatlah hari ni, kita tak tahu dia sakit di mana. Jalan boleh, pergi sana sini boleh, tapi bila sembahyang pergi duduk. Ada. Yang ni pun kadang-kadang kita heran. Ada. Kita takut dia tipu diri dia sendiri. Ada. Ini bukan kalau orang uzur betul, memanglah setengah tu kita tak tahu dia sakit apa. Ada. Sebab kalau dia boleh berdiri, dia kena berdiri. Dia boleh berdiri 2 rakaat. 2 rakaat lagi tak boleh berdiri. Wajib dia kena berdiri 2 rakaat tu. Dia boleh berdiri 1 rakaat aja. Itu. Dia kena berdiri 1 rakaat tu. Contohnya dia berdiri, dia boleh berdiri, cuma dia tak boleh rokok, dia tersembang. Faham tak? Dia tak boleh sujud, dia memang tak boleh sujud. Setiap kali berdiri dia kena berdiri. Tapi kalau semua dia tak boleh, tak apalah dia duduk. Dia duduk. Kalau katakan dia boleh duduk atas kerusi, dan dia boleh duduk di bawah, mana-mana pun boleh. Dia nak duduk yang mana? Pada pendapat saya, kalau dia boleh dua-dua ni. Kalau dia boleh. Kalau dia tak boleh, tak apalah. Biasa saya ni duduk atas kerusi boleh, duduk atas lantai pun boleh. Cuma nak diri saja tak boleh. Pada pendapat saya, biar dia duduk atas lantai terus, di bawah terus. Kerana dia akan dapat sujud yang betul. Nanti sekali dia boleh sujud dengan sempurna. Dia boleh baca tahiyat dengan sempurna. Cuma dia tak boleh siam saja. Tapi kalau dia berdiri, memang tak boleh semua. Dah semua tak apalah, duduk tak kursi. Faham? Itu. Boleh. Tersambung lagi. Membaca selawat pada tahiyat awal. Yang ni pun termasuk dalam tahiyat dah tadi. Jika hadis yang ke-38 telah lalu menjadi dalil tentang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang. Menurut huraian ulama, selawat yang wajib ialah dalam tahiyat akhir, manakala selawat dalam tahiyat awal adalah sunat ab'ad. Lafaz selawat dibaca dalam tahiyat awal sama seperti dibaca dalam tahiyat akhir, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, atau menurut yang afdalnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya telah pun diterangkan dalam bahagian yang lalu. Dia sebut tadi kan, sunat ab'ad ni ada 7 dia sebut sini. Ada 7 perkara sunat ab'ad ni. Itu. Setengah-setengah dia sebut 8. Semua pecahan daripada tu saja. Senang kita ingat 2 saja sunat ab'ad ni. Tahiyat awal dengan kunut. Sebab tu dia sebut tadi baca tahiyat awal, selawat dalam tahiyat awal, makna tahiyat awal lah juga. Ada. Sebab tu yang tak apalah ini. Bila orang kita bila baca tahiyat ni termasuklah selawat. Sebenarnya dia asing. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni tahiyat. Tahiyat yang ni. Allahumma salli ala Muhammad sampai ke depan, yang ni selawat. Selawat. Maknanya bila dia baca yang tu, dia ada tahiyat dan dia ada selawat. Kita ni sampai fil alamin innaka hamidun majid, kita panggil tahiyat. Tahiyat. Pada sebab tu dia tak nampak banyak kita ni, sebab tahiyat semua kat tu. Sedangkan Allahumma salli ala Muhammad ni selawat dalam tahiyat, rukun lain. Sebab tu dia kata kalau tinggal tahiyat sunat susawi, kalau tinggal selawat sunat susawi juga. Contohnya gitu. Dia sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pada tu dia tak baca, dia bangun terus. Dia tinggal selawat. Dia tinggal selawat, maka sunat sujud sawi. Sebab dia tinggal selawat dalam tahiyat awal. Faham tak? Yang tu dia asingkan.
Sebab tu lebih hari Jumaat ni kan, dia suruh kita banyak berselawat. Kita lah tuan-tuan malas. Selawat ni ringan. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, kita kena ingat, apa-apa bacaan, apa-apa zikir sekalipun, yang paling besar sekali baca Quran. Kadang-kadang kita jumpa orang tua-tua kan, kadang-kadang saya pergi rumah dia, doa tani, satu buku doa tani, macam-macam doa dia baca. Macam-macam zikir, wirid, macam-macam. Setiap hari dia baca yang ni. Tapi Quran dia tak baca. Faham tak? Quran dia tak baca. Rugi. Faham tak? Rugi. Nah itu. Nombor satu sekali Quran. Baca Quran. Baca Quran. Banyakkan baca Quran. Lepas tu, kerana bila kita baca Quran, dalam Quran ada zikir, dalam Quran ada doa, dalam Quran ada segalanya ada dah dalam Quran. Dalam Quran ada selawat. Semua ada dalam Quran tu. Jadi, nombor satu sekali kita kena memperbanyakkan baca Quran. Lepas tu tak apalah, segala zikir, segala wirid, segala apa doa apa semua, baca. Sama juga selawat. Saya ceritalah kat ni banyak-banyak muslimat. Saya tak ingat banyak selawat. Yang saya ingat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lepas tu, saya ingat selawat Ibrahimiyah tu. Sebab Ibrahimiyah tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim tu. Itu. Lepas tu saya ingat selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adapun selawat-selawat hak banyak-banyak orang ingat tu, saya tak ingat. Saya tak ingat. Nah itu. Saya nak sebut selawat hak paling asal sekali, Allahumma salli ala Muhammad. Saya takut tu, bila kita dengar orang baca Allahumma salli ala Muhammad, kita rasa hang koman dah, aku ni ingat. Hak ni paling asas sekali, paling besar sekali. Faham tak? Jangan kita duk anggap kata ni koman orang ni ingat sohak macam-macam lah, selawat tafrijiyah lah, selawat syifa lah, macam-macam kan selawat. Tak apalah, berselawat lah, kita nak selawat apa semua. Tapi hak asal sekali ni paling besar. Faham tak? Lepas tu kalau kita nak panjang sedikit, kita ambil selawat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim tu. Itu. Yang tu memang yang asal dah. Yang saya dah. Takut kadang-kadang kita rasa macam, aku ni saya ingatlah yang macam selawat-selawat hang panjang-panjang tu. Tak apa. Nada. Macam saya kata tadi, wirid lah kita nak wirid apa pun. Bacalah doa kita nak baca apa pun. Tapi yang paling besar sekali, apa dia? Baca Quran kan? Ada baca Quran. Stalin nak lawan dia baca Quran. Itu. Quran ni, dia tak macam hadis Nabi tu. Kita baca hadis Nabi. Dia tak diwirid. Kalau kita faham, tak apa. Kita tak faham, baca saja tak ada apa. Hadis Nabi. Quran, kita baca, tak faham, dapat balas. Nah, dia lagi aku baca. Tak apa, tak faham, tak apa. Baca, dapat pahala. Dan kita boleh rasa hati kita ni bersih. Hati kita bersih. Sebab tu kalau kita rasa tak tenang, baca Quran bagi banyak. Kita tahu tak pasal apa kita tak lancar baca Quran? Ada orang tahu baca puluh-puluh tahun dah duk baca, duk tak lancar situ. Orang tu ada tak tahu ni? Ada. Baca, bukan tak baca, baca. Tak lancar. Kok kerak. Dia pelik tu, dia baca seorang lancar. Kalau ada orang pandai dan tak lancar. Ada. Kalau ada orang pandai sikit dan tak lancar. Apa semua. Tahu tak? Dia baca seorang elok je. Dosa ustazah lalu. Macam mana jadi? Ada. Bokrong semua. Punca kita tak lancar ni tahu. Sebab kita tak cukup baca Quran satu hari tu. Tak cukup maksudnya, mungkin kita kena tambah lagi, bagi banyak.
tambah lagi sampai Quran ni sampai satu masa kita melazimi dia apa semua, kita akan lancar. Nak lancar macam mana kalau sehari semuka saja? Tak ada. Dia kena tambah lagi. Cuba kita try buat sehari sejuzuk. Tak boleh. Saya sejuzuk. Saya alhamdulillah lah, boleh lah saya sejuzuk tu insya-Allah. Ada. Juzuk ni kalau kita baca daripada maghrib, lepas maghrib sampai bang isya sejuzuk. Dia lebih kurang 45 minit lah sejuzuk. Boleh. Kalau kita boleh sampai sehari sejuzuk, insya-Allah kita akan lancar. Kalau bawah pada tu duk lagu tu, duk kokrak begitu. Dia tak mau. Saya ingat kita kena sejuzuk. Try dulu. Bila sampai sehari sejuzuk, baca, insya-Allah kita akan lancar. Yang nak sebut ni selawat. Orang ingat macam-macam selawat syifa, selawat tafrijiyah, macam-macam selawat. Tak apa. Kita bukanlah nak kata apa bagus selawat tu. Tapi ingat, yang nombor satu sekali yang ambil daripada Quran. Apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Jangan letak dalam mata hati kita ni, aku ni koman lah, ingat yang ni saja tak. Jangan. Yang tu bukan koman, dia tu paling asal sekali. Yang Nabi ajak. Allahumma salli ala Muhammad. Mari ulama dia tambah sikit lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak apalah, boleh lah semua tu. Kalau nak yang panjang sikit, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang saya teringat, yang saya baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya suka baca yang ini Pak Sai, dia ada 3 nama Tuhan, disebut 3 kali sebut Allah itu. Allah. Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika, hamba engkau. Engkau siapa dia? Allah. Wa rasulika, rasul engkau Allah. Itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika. Kita sebut 3 kali. Sekali selawat sebut 3 kali Allah. Satu sebut nama Allah, satu sebut engkau, hamba engkau, rasul engkau. Jadi kalau kita sebut 10 kali, bermakna kita sebut 30 kali Allah dalam tu. Semua selawat mula dengan Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dalam selawat tu dah ada sebut Allah. Dan selawat tu ada sebut Allah. Faham tak? Itu. Baik. Dan membaca selawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Hadis yang ke-38 ini juga mendalil tentang berselawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut huraian ulama, berselawat kepada keluarga Nabi Muhammad disunatkan membaca dalam tahiyat akhir. Yang ini selepas baca tahiyat akhir dan berselawat kepada Nabi, hendaklah disambung dengan berselawat kepada keluarganya wa ala ali Muhammad. Ada yang afdal memakai lafaz Sayyidina, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim hingga fil alamin innaka Hamidun Majid. Lafaz selawat ini dan maknanya telah pun diterangkan dalam bahagian lalu, dalam bahagian rukun sembahyang yang ke-11. Membaca doa kunut dan dalam pada sembahyang subuh. Membaca doa kunut pada sembahyang subuh. Yang ni insya-Allah kita sambung ke depan. Saya minta maaf nak berhenti awal sikit hari ni. Dan saya terpaksa balik awal kerana semalam anak saya accident, patah dua-dua tangan dan kaki. Jadi saya terpaksa tukar bawah lah, ferry pukul 10.30 lagi. Jadi saya haraplah tuan-tuan tolong doa. Dan saya pun tak tengok lagi dah, malam kena. Jadi nak kena balik lah. Hati badan duduk sini tapi hati duduk di rumah. Mai di Langkawi ni nak balik tak boleh. Nak ejan nak balik semalam, flight pun tak ada apa semua. Jadi gagah jugalah mengajar ni. Jadi haraplah orang tua yang ada sini yang banyak ibadat tu tolong doa, mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi pun dia telefon dah simen dah yang patah-patah tu. Nah, itu.
Jadi rakaat dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'a, rizqan wasi'a, amalan salihan, sa'adatan daran, husnul khatimah, warzuqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.